Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa kembali. InsyaAllah untuk menyambung kembali insyaAllah pengkajian kita, pemerhatian kita terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang berisi kalam Allah, di dalamnya adalah kalam Allah ataupun ucapan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini maha berkata-kata, kan. Ini adalah ucapan yang datang daripada Rabbul Alamin, Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Semalam kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Rasulnya tentang apakah yang akan dihadapi di hadapan di dalam perjalanan menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Permulaan kepada perjalanan dakwah Rasul SAW ini, dia bermula dengan di sekitar kepada mereka yang berada di sekitar dia dulu. Bermula dengan keluarga dia yang terdekat. Kalau kita baca di dalam riwayat yang diceritakan dalam sirah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mula sekali bercakap dengan isteri dia, Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dalam riwayat diceritakan dia, Rasulullah SAW juga telah mengadakan jamuan makan, untuk mengajak kerabat-kerabat yang terdekat, panggil untuk makan. Kemudian dia menceritakan tentang poin yang awal yang diceritakan adalah bahawa aku adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, yang diutus kepada kamu untuk memberi basyir dan nadhir, berita gembira dan berita dan ancaman. Mula dengan nadhir dulu, ancaman dulu, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ancaman, dimulai dengan amaran, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kalau kamu tidak memperbaiki apa yang kesalahan yang sedang kamu lakukan, maka akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala azab. Kemudian juga berita gembira kepada siapa yang menerima apa yang dibawa oleh Rasul SAW ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kehidupan yang terbaik, hayatun thayyibah. Kalau kita baca dalam surah Nuh, berbagai-bagai perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kamu, Saya diturunkan air hujan yang banyak daripada langit, Ini adalah satu rezeki, Mungkin kita tidak menghayati pentingnya air yang turun daripada langit ni, kecuali apabila air hujan tidak turun di kawasan kita, Walau apa pun tahap kemajuan yang kita ada, seandainya Allah tidak turun air daripada langit, semua
perkara yang kita ada ni tidak berguna kan. Ada teknologi komputer yang hebat sebagainya tidak berguna kan. Sebab itu satu berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rezeki daripada langit yang tidak putus-putus kan. Itu adalah perkara yang disampaikan oleh Rasul kan. Dan perkara-perkara ni semua yang disampaikan ni semua ada dalam Al-Quranul Karim kan, yang kita baca kan. Ini adalah isi kandungan yang disampaikan dalam Rasul SAW juga kan, selain daripada buat jamuan makan tu, pertama tu kan, pertama kali dia sampai ke tahap dakwah terbuka kan, infitah kan, dakwah terbuka ni dia mula dengan memanggil kaum dia kan, naik ke atas bukit Safa dan Marwah, bukit Safa kan. Kemudian dia kan, kita baca dalam sirah, dia menyebut kan, kalau aku ceritakan bahawa di belakang bukit sana ada sekumpulan tentera yang sedang datang untuk menghancurkan kamu percaya tak kepada aku kan? Semua kata mereka percaya kerana Rasul SAW tidak pernah tipu kan, dia Al-Amin. Jadi dia kata, kalau kamu percaya tak kalau aku katakan bahawa ada azab Allah SWT sedang datang kepada kamu kan, yang akan menimpa kamu kan, apabila kamu tidak mengambil berat tentang amaran yang ataupun tentang perkara yang dibawa oleh Rasul ni kan, azab Allah SWT akan datang kepada kamu. Ketika itu mereka telah kan, menolak dia kan. Kita baca ketika itulah kan, bapa saudara dia sendiri telah mengutuk, mencaci dia dan sebagainya kan. Dan mereka kata, dia kata, celakalah kamu Muhammad kan, adakah kerana ini kamu ajak kami datang kan ke sini kan. Tabbat yada kan, maka turunlah Allah SWT, tabbat yada abi lahabin wa tab kan, celakalah Abu Lahab dan kedua tangan dia kan. Maknanya semua apa yang dia usahakan akan tidak bermanfaat lagi sampailah akhir hayat dia kan. Jadi begitulah keadaan yang kita boleh faham kan? Bukan kerana mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW, tapi kerana mereka tidak mahu menerima ancaman ataupun mesej yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni. Dan ini adalah latar belakang kepada kan, keadaan ini dia terus terbina hari demi hari kan. Bila Rasulullah SAW semakin kan, tidak berhenti daripada mengajak kan, sebab mereka telah mengutus kan, wakil-wakil berjumpa dengan Rasulullah SAW. Begitu juga ketika mana kan, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib telah diminta oleh mereka supaya bagi tahu kepada anak saudara kamu ni supaya dia berhenti daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang macam ni kan. Maka kan, Rasulullah kata, bila Abu Talib katakan kepada dia, berhentilah kamu daripada mengajak, sebab Abu Talib sendiri dia tidak menghalang kan? Tapi kerana apa dia menyuruh Rasulullah berhenti? Sebab ini adalah tekanan daripada pemuka-pemuka Quraisy sendiri kan, golongan Al-Malak yang ada dalam struktur strata masyarakat Quraisy ni kan. Abu Lahab, Abu Jahal kan, semua nama-nama tu nama-nama yang terkenal di dalam kalangan pemuka-pemuka Quraisy ni kan. Jadi mereka datang kepada bapa saudara dia dan minta bapa saudara dia bagi tahu kepada Muhammad ni kan. Tapi Rasulullah SAW tetap tegas kan. Dan dia kata kan, law wada'ahu asy-syamsa fi yaminih wal qamara fi yasarih ala an atruka hadzal amr kan.
kalaulah pun mereka boleh letakkan bulan di atas yamin ni, kananku ni, kan, bahu kananku ni, dan matahari di atas kiriku ni, bahu kiriku ni, ala an atruka hadzal amr, kan, untuk aku meninggalkan urusan ini, kan, aku tidak akan tinggalkan dia, kan, sehinggalah, kan, sama ada Allah bagi kemenangan kepada aku ataupun aku hancur kerana dia, kan. Jadi ini adalah keadaan yang penuh tekanan, kan. Ini selepas daripada, itu adalah tahap selepas tahap terbuka, kan. Jadi selepas tahap terbuka inilah, kan, semakin berat, kan. Segala kesusahan dan keperitan yang ditanggung dalam dakwah ni berlaku selepas 3 tahun terutamanya, kan. Segala bentuk cacian, segala bentuk tekanan yang diberi oleh orang-orang kufar ini berlaku umumnya selepas daripada tahap terbuka dakwah ni, kan. Sebab itulah semalam kita baca, kan, ayat 5, kan, Allah sebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan, kami akan mengenakan kepada ke atas kamu, kan, beban daripada ayat-ayat yang berat yang kamu bawa ni, kan. Macam itulah maksudnya, kan, yang kita pegang di dalam tafsir ni, dia maksudkan itu, kan. Jadi menurut Farahi ini, yang dimaksudkan beban daripada ayat-ayat yang berat yang kamu lontarkan kepada mereka ni adalah apa yang akan Rasulullah temui di tahap terbuka dalam dakwah dia ni, kan, iaitu selepas 3 tahun. Macam itulah kesusahan dan beratnya selepas daripada dia mula mengajak secara terbuka, kan, bermula dengan di atas Bukit Safa ni, kan. Selepas daripada itu, segala bentuk gangguan yang kalau manusia biasa amat sukar untuk menghadapi dia, ditanggung oleh Rasul SAW. Bukan sahaja gangguan yang menyakitkan, tapi juga gangguan yang menghina, meletakkan Rasul SAW dalam keadaan yang terhina, kan, mengikut mereka, kan. Jadi ini adalah satu perkara yang amat berat, kan. Kalau manusia ni, kalau dia rasa dia dihina, akan menjadi perkara yang kalau orang Kedah ni kata makan dalam, kan. Dia akan terganggu, kan, dalam kehidupan dia, kan. Setiap hari akan terfikir-fikir, kan, penghinaan yang diberi oleh masyarakat, kan. Rasulullah SAW diletakkan najis di atas belakang dia ketika dia sedang solat, kan. Ketika dia pergi ke Taif, dikumpulkan budak-budak, kan, untuk baling batu kepada dia sambil dia berjalan meninggalkan Taif ni. Mereka mengejek dia, budak-budak ni ejek dia, kan, baling dengan batu dan sebagainya sehingga berdarah, kan. Rasulullah SAW, itu adalah tekanan yang amat besar, kan, kepada, khususnya kepada seorang Rasul, kerana psikologi Rasul ni kita nak kena faham, seperti mana yang diceritakan dalam surah Nuh, kan. Nabi Nuh sendiri, kan, dia kata setelah umat kaum dia tolak dia, dan apa yang dia ajak ni, seperti mana dia perbuat kepada Rasulullah SAW, kan, maka apa yang berlaku, Nuh kata dia ajak mereka lagi intensif lagi, lailan wa naharan, kan, malam dan siang, kan, secara terang-terangan dan secara sembunyi, ataupun secara terang-terangan public speaking, dan juga secara berseorangan, kan, pergi jumpa seorang-seorang, kan. Kalau dalam konteks kita ni, kita kata macam cula undi ke, kan, pergi jumpa seorang-seorang menyampaikan mesej kalau pilihan raya lah, kan. Kalau dan juga dalam public, ceramah umum dan sebagainya, kan. Jadi Nuh AS kata itu sebab kenapa psikologi Rasul begitu, kerana mereka amat memahami bahawa
ini adalah tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada mereka. Jadi mereka amat takut seandainya penolakan kaum mereka ni adalah kerana kekurangan di dalam usaha yang mereka lakukan. Sebab itu Rasulullah SAW sangat perhatian kan dalam masalah ni, kerana sebab itu dalam Hajjatul Wida dia ulang-ulang bertanya kepada yang hadir kan dalam Hajjatul Wida tu di hujung hayat dia kan, adakah kamu menyaksikan bahawa aku telah menyampaikan kan, tanya lagi kerana dia takut ada lagi mereka yang tidak sampai berita ataupun mesej yang nak disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ada lagi yang tidak mendengar dan tidak sampai mesej ni kan. Ini adalah psikologi yang ada di dalam pemikiran Rasul, seorang da'i yang mutlak kan, yang kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih mereka ni kan. Jadi selagi mana ada mana-mana sudut yang orang tidak sampai lagi, mereka akan rasa mereka masih lagi berada di atas bahu mereka kan. Kerana itu mereka akan siang dan malam di mana saja yang mereka boleh sampaikan, mereka akan sampaikan kan. Dalam keadaan macam inilah kan, tapi cuma surah ni dia adalah bagi saya dia adalah permulaan kan, ketika mana Rasulullah SAW belum lagi merasai keberatan ini kan, yang kemuncak ni kan. Sebab itu Allah mengejutkan dia dalam keadaan yang masih relax. Kita bukan relax sebenarnya lah, tapi sebab dah turun wahyu dah kan. Keberatan wahyu tu saja sudah mengejutkan dia kan, sebab datangnya Jibril alaihissalam di Gua Hira ni sudah mengejutkan Rasulullah SAW kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan tak, ini belum lagi kan. Nanti akan ada yang lebih berat yang akan turun kepada kamu, yang akan kamu rasai kan. Sebab itu kamu tidak dapat lari daripada menyediakan diri kamu untuk menghadapi keadaan yang akan datang kan. Jadi ini adalah detik-detik yang amat bersejarah dan amat besar lah di dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Dan ini tak akan dapat dirasai kecuali oleh mereka juga yang berada di dalam keadaan psikologi yang sama kan, seperti mana yang dirasai oleh Rasul SAW ni, dan juga kefahaman yang sama yang ada dalam pemikiran Rasul SAW ketika mana dia menyampaikan mesej Allah SWT ni kan. Maknanya kepada siapa yang tidak memikirkan berada dalam situasi macam tu untuk menyampaikan mesej Allah SWT kepada manusia ni kan, yang bagi kita dia datang daripada Rasul kepada kita kepada manusia. Rasul pula dia tertekan kerana dia menyampaikan apa yang datang daripada Allah kepada dia untuk disampaikan kepada manusia kan. Jadi kan dalam ayat Allah SWT sebut Rasul syahidan alaikum kan, wa takunu syuhada 'alan nas. Rasul menjadi saksi ke atas kamu dan kamu menjadi saksi ke atas manusia kan. Jadi tertekannya kita kerana yang bagi kita dia adalah fardu kifayah kan, pendapat yang lebih kuat kan, fardu kifayah kerana di atas kita yang menyampaikan kepada kita adalah Rasul. Tapi Rasul SAW ni yang menyampaikan kepada dia ni Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itu adalah lebih berat lagi dia rasakan, sebab dia berhubung direct dengan wakil Allah, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril alaihissalam kan. Jadi amat mengganggu jiwa seorang Rasul ni lah kan. Tapi yang latar belakang surah Al-Muzammil yang kita baca ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengejutkan seolah-olah macam itulah kan, dengan panggilan mesra kepada Rasul ni supaya bersedia untuk menghadapi keadaan yang kamu akan jumpa di hadapan di dalam dakwah, siri-siri tribulasi yang kamu akan lalui nanti kan. Jadi apa dia? Inna nasyi'atal lail ya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
malam, bangun malam itulah yang lebih kuat untuk menjadikan jiwa kamu ini kuat menghadapi tekanan-tekanan dan juga kesusahan-kesusahan yang akan datang kepada kamu ni kan. Asyaddu wat'ah kan, lebih kuat lagi wat'ah dia kan, mengukuhkan kaki kamu, dia akan teguhkan kaki kamu. Inilah kesan yang kita tengok bila Rasulullah SAW dengan jawapan yang amat terkesan di dalam sejarah kan, law wada'ahu syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari, bulan ke, aku tidak akan tinggalkan apa yang aku ajak ni kan. Ini adalah kesan daripada aktiviti nasyiatul lail ni kan, aktiviti waktu malam ni kan, yang asyaddu wat'a, yang akan mengukuhkan tapak dia kan, wa aqwamu qila, dan bacaan, kerana bacaan pada waktu itu malam ni kan lebih mengesankan, lebih kuat lagi, aqwam qila kan, memahamkan untuk kefahaman kita kan. Walaupun waktu siang Allah kata kamu juga sibuk dengan zikir di tengah-tengah urusan yang lain yang ada kan, juga di waktu siang juga boleh juga berzikir dan sebagainya, tapi maknanya apa poin yang nak ditekankan kat situ adalah tidak boleh lari daripada nasyiatul lail ni kan, aktiviti malam ni. Sebab siang-siang tu kesan dia walaupun berjalan juga zikrullah yang banyak, tapi tidak sama dengan apa yang kamu akan dapat pada waktu malam ni kan. Jadi ini adalah yang kita baca semalam kan, ayat 6, ayat 7 kan. Apa yang nak kena buat dalam tu kan, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhan kamu banyak-banyak dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati kan. Putuskan kan? Tabattal ilaihi tabtila tu maksud dia putuskan diri kamu keseluruhannya daripada yang lain dan fokus kepada Allah SWT sahaja. Sebab ini penting kan, untuk menghadapi, untuk melatih Rasulullah SAW nanti kan, ketika mana dalam tekanan yang memuncak nanti, kamu akan belajar untuk memutuskan ingatan kamu terhadap kesusahan yang kamu ada ni dan kembali kepada Tuhan semata-mata kan. Sebab dia adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ini adalah latihan yang amat besar, amat penting untuk supaya kita boleh, manusia ni boleh letak ke tepi kesusahan dia dan terus kekal di dalam keadaan yang fokus dengan apa yang dia kena lakukan. Yang dia kena lakukan ialah menyampaikan mesej Allah SWT, risalah Allah SWT turunkan kepada dia tanpa memikirkan apa yang dibuat oleh orang lain, respon kan. Ini adalah sebab ini bukan perkara yang senang kan. Kita semua akan terkesan dengan respon manusia, tapi Allah SWT suruh Rasul SAW melatih, mengingati Tuhannya kan, dan memutuskan semua hati dia daripada semua bentuk tekanan dan juga kesan yang dia tengok daripada penolakan manusia ni kan. Kemudian wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, dan kamu disuruh wahai Muhammad tinggalkan mereka kan, bersabar sahaja terhadap apa yang mereka akan katakan kepada kamu, dan tinggalkan mereka dengan hajran jamila kan, tinggalkan dengan cara yang mulia kan, dan tidak akan merendahkan diri kamu kan. Okey, kemudian kita sambung sikit lagi kan, insya-Allah. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Allah kata biarkanlah aku, dharni, tinggalkanlah, supaya aku yang bertindak kan terhadap mereka, orang yang mendustakan, wal mukadzibin, orang yang mendustakan kamu, yang menolak apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Dalam konteks ni, isu yang besar yang disampaikan ni adalah tentang hari pembalasan ni kan, dan juga tentang
tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti daripada syirik, kan, percayalah akan ada hari pembalasan. Itu antara mesej besar yang disampaikan oleh Rasul ni, kan. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kan? Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang mendustakan mukadzibin ni, ulin na'mati, kan, yang memiliki semua kenikmatan hidup di dunia ni. Mereka ni Allah bagi kepada mereka semua, kan, kenikmatan ni. Wa mahilhum qalila, dan berilah mereka respite, penangguhan sekejap, kan. Biarkan mereka yang belum lagi, mereka ni belum berjumpa lagi dengan ancaman azab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dan mereka duk cakap kepada Rasulullah, mana dia, kan. Ini tekanan yang amat berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi disuruh menyampaikan, kamu akan kena nanti, kan. Percayalah, kan, kamu akan kena, kerana ini Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai. Tengok tak sampai lagi, kan. Jadi mereka duk bagi tekanan kepada dia, mana dia, kan. Macam itulah, kan. Jadi Allah kata, biarkan mereka, kan, sebab aku yang akan bertindak terhadap orang yang mendustakan kamu ni, walaupun mereka ni memiliki segala kenikmatan hidup, kan. Ulin na'mati wa mahilhum qalila, tapi biarlah mereka ni diberi tangguh sekejap, kan. Jangan ingat mereka tidak akan kena apa yang dijanjikan ni akan sampai kepada mereka, kan. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Rasul ni, kan. Inna ladaina ankalan wa jahima, ayat 12, kan. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia kepada dua, kan. Satu, untuk meyakinkan Rasul ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak duduk diam, kan. Allah tidak membiarkan perkara ni, mereka ni tidak diseksa lagi, apa yang dijanjikan tak sampai lagi. Allah tidak biarkan saja mereka ni sebenarnya, kan. Bahawa di sisi Allah, di sisi kami ada simpan dah, siap dah, kan. Semua belenggu-belenggu ni, kan. Ladaina angkalan, di sisi kami angkalan, belenggu-belenggu rantai ni, kan. Wa jahima, dan neraka jahim yang menyala-nyala ni, kan. Dan ini juga adalah peringatan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul ni, kan. Para pemuka Al-Malak Quraisy ni, kan. Ingat bahawa memang ada dah, kami dah sediakan siap-siap dah, kan. Di sisi kami memang ada sungguh-sungguh belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala ni, kan. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima, dan ada juga di sisi kami ni ialah azab yang amat memedihkan. Alim ni pedih, kan, sakit, kan. Alim orang yang berilmu lah, kan. Alim ni sakit, kan. Azab yang sakit dan amat pedih, kan. Bukan orang alim, kan, orang alim, kan. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima, kan. Kenapa Allah kata kami sediakan makanan yang menyumbat di kerongkongmu, akan tersumbat di kerongkong kamu kalau kamu makan dia, kamu tak boleh telan dia, kan. Dan azab yang pedih sekali, kan. Kenapa? Sebab mereka ni rasa, kan, Allah kata dalam ayat 11 tu, kan, memiliki semua kenikmatan hidup, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan mereka, nanti kami dah sedia, yang ada di sisi kami ialah makanan yang kamu tak boleh telan dah nanti, kan. Akan tersumbat di kerongkong kamu, kerana makanan ni akan terdiri daripada duri, nanah, kan. Segala benda yang manusia tidak akan dapat telan lagi, kan. Walaupun di dunia ni kamu rasa kamu ada segala kenikmatan hidup, kan. Sebab ini salah satu masalah mereka ni yang kita baca dalam surah Al-Qalam ni, kan. Ashabul Jannah ni, mereka walaupun dah kena dihancurkan oleh Allah SWT apa yang mereka ada, masih lagi mereka kata asa rabbuna an yubdilana khairan minha, kan. Moga-moga saja Allah akan gantikan yang lebih baik bagi kami daripada ini, kan. Mereka masih mengharap, kan, dan percaya bahawa mereka akan dapat
segala kenikmatan daripada Allah SWT ni berterusan, walaupun kan, mereka tidak mengambil berat tentang ancaman yang Allah SWT turunkan ni. Bukan nak fokus untuk memperbaiki diri mereka kan, tapi mereka dalam delusi kan, yang memikirkan bahawa memang selepas mati nanti pun Allah akan bagi mereka kenikmatan seperti mana yang dapat di dunia ni kan. Takkanlah, kenapa Allah bagi di dunia ni, nanti di akhirat nanti Allah SWT pasti akan bagi kami lagi kan. Jadi sebab itulah Allah kata ayat 11 kan, biarlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan kamu, yang memiliki semua kenikmatan hidup ni kan. Antara benda yang aku akan buat nanti, yang akan bertindakan Allah nanti, Allah kata ayat 13 kan, wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima. Nanti bukan mereka akan dapat kenikmatan hidup yang mereka harap-harapkan tu, tapi mereka akan dapat makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka ni kan, dan azab yang pedih. Sebab tu difokuskan terhadap azab makanan ni kan, dan azaban alima kan, yang amat menyakitkan kan, kerana mereka tidak mensyukuri semua nikmat makanan dan kemudahan hidup yang Allah berikan kepada mereka di dunia ni kan. Di dunia ni mereka dapat relax, dapat mereka rasa dapat rehat, selesa dengan apa yang mereka ada kan. Mereka rasa hidup dalam penuh luxury dan sebagainya kan. Sebab itu Allah kata nanti kamu akan diazab dengan azab yang akan menyakitkan kamu dan tidak akan merehatkan kamu lagi kan. Jadi ini adalah ingatan yang amat besar dan menjatuhkan, mematikan ego kan, orang-orang yang merasakan bahawa Allah SWT tidak akan mengambil tindakan kepada mereka kan. Begitu juga dia juga menjadikan Rasul SAW lega kan, sebab apa yang diberi peringatan ni nampaknya tak ada lagi kesan dia kan. Jadi Allah kata aku telah sediakan di sisi aku, jangan risau kan dengan masalah ni kan. Ingatlah kan, ni peringatan ni kembali balik kepada mereka tentang hari kehancuran yang dijanjikan oleh Allah SWT, yang disuruh sampaikan kepada mereka ni kan. Apa yang disampaikan oleh Rasul ni kan, Rasul kata, Allah kata kepada Rasul ni supaya mereka ingat bahawa apa yang disampaikan Rasul ni benar-benar akan datang kan, iaitu yauma tarjuful ard wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung bergoncang keras, dan jadilah gunung-gunung itu seperti longgokan pasir yang dicurahkan kan? Ketika mana bumi dan gunung-gunung ni bergoncang keras kan? Dan gunung ni akan jadi seperti kan, kathiban mahila kan? Pasir yang yang jatuh kan ke bawah kan, dispending heaps of sand kan, terjemahan kita kan, kathiban mahila, longgokan pasir ni yang jatuh kan, menimpa. Ni gunung yang akan jadi macam tu kan, jadi hancur sehancur-hancur sehingga halus dan jatuh berguguran macam tu kan. Bayangkan macam pasir yang jatuh ke bawah kan, yang jelus ke bawah kan. Macam itulah gunung ni akan jadi pada hari kehancuran nanti kan. Benda ni pasti akan datang. Itu adalah ingatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menutup blok ini kan, menutup perbincangan tentang azab yang akan menimpa mereka kan. Jadi ditutup dengan kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Rasul ni benar-benar akan datang kan. Sebelum tu Allah cerita biarkan mereka yang mendustakan ni, yang tak percaya ni kan, bagi mereka penangguhan sekejap kan, nanti mereka akan dapati apa azab yang telah dijanjikan ni kan. Sebab kami dah sediakan pun di sisi kami semua benda ni kan, azab yang akan ditimpakan pada mereka ni. Ingatlah kan, yaum, hari yang
Rasul sebut ni memang pasti benar-benar akan datang. Sebab itu kamu jangan dustakan dia, dan inilah yang akan menyelamatkan kamu bila kamu tidak membiarkan ataupun tidak melalaikan apa yang ataupun mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul ni kan. Itu adalah penutup kepada kan blok ni kan. Jadi kesimpulan dalam blok tu kembali balik kepada peringatan asal yang dibawa oleh Rasul SAW ni kan. Dan insya-Allah rasanya kita akan sambung lagi pada malam ni blok yang seterusnya kan, ayat 15 hingga 19 ni. Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kaum ni tentang hakikat kehadiran Rasul SAW di kalangan mereka ni sebenarnya adalah satu perkara yang amat besar kan, dia bukan benda yang kecil, dan akan mengakibatkan kesan-kesan yang tertentu kepada mereka apabila mereka tidak menerima dia dengan sebetulnya kan. Dan dia adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan, daripada Raja yang Maha Besar kan. So insya-Allah kita berhenti dulu, kita jangan ke mana-mana. Malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan yang amat mengesankan ni kan, daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah dia akan membuka ruang-ruang pemikiran yang baru, kesedaran yang kita dapati daripada berinteraksi dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.